يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فإن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الحمد لله رب الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد maka pertama-tama sekali marilah kita merafa'kan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya dapat kita menyambung kembali ataupun tertangguh dengan sebab-sebab yang sudah maklum. Maka pada pagi ini alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya, kehendakinya, tidak ada halangan lagi. Kalau sebelum ni ada halangan macam-macam kan, kali ini tak ada halangan. Kalau ada halangan juga itu penyakit lain pula. Baik, jadi kita sambung kita Bidayatul Talibin ila ma'rifati Rabbil Alamin. Saya tak tahu muka suara apa. 34 awak. Baca ya. Dan pada waktu itu dapatlah dikatakan akan dia sebenar-benar orang yang mengikut Nabi. Dan pada Pan-Bari daripada bawah kita. Baik. Jadi sebelum tu saya mohon maaf, minta maaf kerana menyebabkan tuan-tuan puan-puan hadirin-hadirat menunggu. Jadi saya ingat kuliah kita macam dengan dahulu juga, iaitu mula 10.30. Cikgu beritahu dasar ni kita mula awal sikit lah. Cuma perasan kata kuliah ada hari ni
insya-Allah minggu depan saya awal sikit ke 10 lah. Baik. Jadi kita sambung balik pengajian kita ini pada muka surat 34, 4 baris dari Allah, yaitu pada katanya, dan pada waktu itu dapatlah dikatakan dia sebenar-benar orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang berjalan di bawah qadam. Itu jangan baca qidam, baca dengan fathah qaf, qadam Nabi sallallahu baik. Jadi apa cerita ni tuan-tuan hadirin sekalian? Ceritanya begini, kita kena tengok balik pada muka surat 33 itu kan? Jadi apabila seorang itu dia memperoleh musyahadah ataupun nur ma'rifah yang datang di dalam hatinya, sehinggalah dia dapat mengikut dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya yang dahulu, dan ketika itu barulah dia ini dapat dikatakan akan dia sebenar-benar orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apabila menyebut sebenar-benar mengikut Nabi, hadirin sekalian, kan? Kalau kita tengok dalam kitab Taqribul Usul, litashilil usul ila ma'rifatillahi war rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh Zaini, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'i di Mekah pada ketika dahulu, kan? Beliau bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Zaini bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Zaini ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma haqiqatul mutaba'ah?" Itu soalan dia. Nah, mutaba'ah itu, yakni apakah yang dikatakan sebenar-benar mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam kita hari ini kan, kita tahu kita buat majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari ini, daripada bulan Rabiul Awal, sebelum lagi, selepasnya, sampai ke hari ini ada yang menyambut tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Jadi tujuannya ialah kita nak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya. Jadi Syekh Zaini bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Zaini bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqiqatul mutaba'ah?" Apakah hakikat dia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam mimpinya itu, yaitu dia sebut begini ya, ru'yatul matbu'. Itu jawapan Rasulullah. Ru'yatul matbu'i, bahasa kita panggil melihat kepada orang yang diikut. Itulah hakikat mengikut. Jadi kalau ditanya ma haqiqatul mutaba'ah, apakah itu hakikat sebenar-benar mutaba'ah, mengikut? Nabi jawab, ru'yatul matbu'i, melihat kepada orang yang diikut. Jadi al-matbu' di situ. Jadi kita boleh terjemahnya begini. Apakah
apakah sebenar-benar mengikut itu? Sebenar-benar mengikut itu ialah melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat mengikut. Maka mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, dia ada dua kategori, dua bagi. Yang pertama dia panggil mutaba'ah jaliyah, mengikut secara lahiriah. Dan yang kedua dia panggil mutaba'ah khafiyah, yakni mengikut secara tersembunyi. Jadi yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun mengikut khafiyah, iaitu yang tersembunyi, ini kita mengikut kerohanian, akhlak, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah dinama sebenar-benar mengikut. Kalau takkan kita kata saya nak ikut Rasulullah, ikut kat mulut ya, tapi perbuatan tindakan tidak, ini tidak, itu bukan hakikat mengikut. Seperti seorang yang berkata, saya cintamu wahai Rasulullah, tapi bila Allahu Akbar sedang kita lari. Takkan ini nama mengikut. Mengikut itu kita melihat kepada orang yang kita ikut, kemudian kita ikut dia. Itu baru nama haqiqah al-mutaba'ah. Maka hakikat ini baru dapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitu. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, cuba kita tengok Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salmanu min. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Nabi kata Salman itu adalah daripada Ahlul Bait kami. Cuba tuan-tuan bayangkan, Salman dia bukan orang Arab, dia orang Iran, Parsi. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermasukkan Sayyidina Salman ini di dalam keluarga Nabi, sehingga Nabi sebut Salmanu minna ahlul bait. Salman itu ahli rumah kami, ahli bait kami, keluarga kami. Sedangkan kalau kita tengok Sayyidina Salman galur keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada. Tapi bagaimana, apa hikmah dan apa rahsia sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermasukkan Sayyidina Salman ini dalam ahli keluarganya. Di sinilah orang panggil ka'annahu juz'un minal matbu'. Seolah-olahnya Salman ini satu juzu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah yang menyebabkan Salman ini dipermasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam keluarga Nabi? Jawabnya tuan-tuan, mutaba'ah, mengikut itu
fabil mutaba'ati yuthbitul ittisala wa bi'adamiha yuthbitul infisala. Dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyabitkan ada hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, dengan sebab kita tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yuthbitul infisal, itu menyabitkan perpisahan, terpisah kita, tercerai kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya tak nak panjangkan. Mungkin kita ni orang yang sebenar-benar mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dinamakan orang yang berjalan di bawah qadam. Qadam itu mana? Telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang membawa kepada kecintaan kepada Allah, iaitu tak ada jalan lain dah. Jalannya adalah mutaba'ah. Mutaba'ah, ikut, tiru. Baik. Jadi nak ikut, nak tiru, ikut ni tuan-tuan, dia jatuh nombor 3 dah. Kena cari nombor 2 dengan nombor 1. Mutaba'ah atau ittiba' ni, takkan kita nak langkah tangga tadi. Tak boleh jatuh teruk. Dah tua-tua ni jatuh tergeliat patah kaki. Dia kena naik nombor 1, nombor 2, 3. Yang mutaba'ah ni nombor 3 dah. Lepas itu nombor 2, nombor 1. Ni kita kena isah-isah ni. Sebelum sampai ke nombor 3 mutaba'ah ni, kena bunyi nombor 2 dan juga nombor 1. Apa nombor 1 ni? Nombor 1-nya ialah nombor 1-nya ialah apa? Al-ijtima'. Itu nombor 1, al-ijtima'. Mana kena berimpun, berkumpul. Kemudian nombor 2, setelah daripada kita berkumpul, berimpun, istima'. Ijtima', patut nombor 2, istima'. Alif sin ta mim alif ain, istima'. Istima' maksudnya dengar dengan beri penuh perhatian. Jangan dengar sambil tengok telefon. Jangan dengar sambil tak boleh. Kalau dengar sambil, itu dia panggil sama'. Beza bahasa Arab sama' dengan istima'. Kalau sama' dengar gitu-gitu, dengar je, aku dengar. Orang cakap apa? Tak, aku tak faham apa. Tu dengar. Kalau istima' maknanya dia dengar, istima' namanya. Baik. Kan istima'. Lepas istima' ni dia bagi bagi ittiba', ikut. Itu yang kata mutaba'ah ni duduk nombor 3 dah. Sebelum duduk nombor 3, kita kena dapat nombor 2 dulu, iaitu istima'. Sebelum istima' kena ijtima'. Barulah insya-Allah akan dapat ittiba', akan dapat mengikut. Cuba tuan-tuan tengok, kalau kita kaji lah segi adat, seorang itu dia nak ikut kita dah. Kalau dia ini
Saya buat contoh lah. Saya buat contoh seperti Ustaz Hilmi kan. Ustaz Hilmi duk mengajar. Seorang itu akan ikut dah Ustaz Hilmi kalau dia tak berhimpun sekali dengan Ustaz Hilmi. Duduk dalam majlis Ustaz Hilmi, tak mana Ustaz Hilmi mengajar, tak mana Ustaz Hilmi mengajar, dia ikut, dia himpun. Lepas itu istimak, dengar apa yang Ustaz Hilmi baca, nasihatkan, pesankan. Lepas pada tu baru ittiba, ikut apa yang kita dengar, barulah akan dapat kecintaan, baru sayang. Oh, sayang aku nak tinggal mengaji. Maka perkara inilah tuan-tuan, musuh-musuh Islam kita nak pisahkan kita. Dia tak bagi kita berhimpun, dia tak bagi kita dengar, dia suruh kita beralam maya. Dia tak bagi duduk semuka. Faham tak? Ya gitu. Akhirnya lama-lama tengok orang ada cara maya sebagainya kan. Inilah kesannya. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan begitu. Caranya seperti mana yang kita sebutkan 3 benda tadi. Ini bukan saya sebut, tapi ini disebutkan oleh Al-Arif Billah Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quran Al-Majid, kan, bahawa 3 ini dipanggil ijtima', istima', ittiba'. Ini dipanggil arkan at-tasawuf, dipanggil rukun-rukun tasawuf. Kalau kita nak cuci diri kita, kita nak bersih diri kita tentang cara ni, kena ijtima', berhimpun dengan orang-orang soleh. Maksud berhimpun, duduk dalam majlis mereka. Lepas tu kita dengarkan apa nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran, peringatan-peringatan yang disampaikan oleh mereka. Ini istima'. Setelah itu kita ikut saranan yang disarankan oleh mereka. Ini ittiba'. InsyaAllah kita akan berjaya. Maka perkara ini diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu dalam 3 bait. Tuan-tuan bisa dengarlah 3 bait ini. Pun tak cukup. Bait dia saya sebut 1 bait saja. Ambil 1 bait saja. Bait dia berbunyi begini: tawadda bima'il ghaibi in kunta dha sirri wa illa tayammam bis-sa'idi aw is-sakhri faqaddim imaman kunta anta imamah wa salli salatal fajri an fi awwalil asri fahazihi salatul arifina bi rabbihim fa in kunta minhum fantahil barra bil bahari. Sebentar lalu terjemah begini: berwudulah dengan air ghaib jika engkau itu orang yang punya rahsia. Kalau tidak, bukan imam, pasti engkau akan jadi imam. Semayanglah subuh pada awal asar. Nak faham kan tuan-tuan? Semayang subuh pada awal asar. Salli salatal fajri fi awwalil asri. Semayanglah subuh pada awal asar. Nak faham kan? Ada pula semayang subuh awal asar. Kita sebut gitu. Inilah semayang orang-orang arif dengan Tuhan mereka.
Kalau engkau tergolong daripada kalangan mereka, maka percikkanlah daratan dengan lautan. Ini pun satu lagi nak faham mana? Percik darat dengan laut. Allahu Akbar. Ini 3 bait syair. 3 bait syair ni tuan-tuan saya belajar. Bukan mengaji di Maghribi pun, pergi jalannya. Pergi dengan Syekh Fahmi Almarhum 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Pergi, saya pelajari bait ini, 3 bait ini di Maghribi. Jadi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, apa maksud? Berwuduklah dengan air ghaib jika engkau itu orang yang punya rahsia. Tawadda bima'il ghaib in kunta dha sirrin, wa illa tayammam bis-sa'idi aw bis-sakhri. Kalau tidak, maksudnya kalau tidak ada air, maka tayammumlah dengan tanah atau batu. Jadi perkataan ini dia menghimpun hakikat. 3, satu bait dan ini menghimpun 3 ilmu: syariat, tarekat, hakikat. Jadi yang saya nak kongsikan sikit saja tuan-tuan dengan tuan-tuan puan-puan hari ini. Kalau tuan-tuan nak mengaji bait tu, nanti kita mengaji insya-Allah. Nanti kita mengaji. Saya dalam proses untuk syarahkan dia. Sekarang baru 23 muka surat, tak habis. Baru 23 muka surat yang mensyarahkan bait tersebut. Jadi maksudnya apa? Dia kaedah. Kalau syariat, kaedahnya kita nak masuk semayang, boleh tak kita masuk semayang kalau tak berwuduk? Tak boleh. Sebab dia suruh kita berwuduk dulu. Baik, kalau kita nak berwuduk, mesti wuduk dengan air mutlak. Tiba-tiba air atau air yang ada tapi teruzur menggunakan air, dipanggil ta'adzur isti'malil ma' bisababi maradin aw syai'in fahish atau nahwi zalik. Artinya teruzur menggunakan air dengan sebab sakit, apa dengan sebab cedera yang kecil atau seumpamanya, tak boleh gunanya. Jadi pada ketika itu syariat memberi kelonggaran kepada kita. Mana? Boleh kita gantikan dengan tayammum. Kan? Jadi berwuduk itu kita panggil taharah asliyah, taharah asal. Adapun tayammum itu kita panggil taharah badaliyah, dipanggil taharah ganti. Baik. Jadi itu syariat. Yang saya nak bincang di sini sangkut dengan 3 perkara tadi, tak lari tajuk. Kan? Ittiba, iaitu kalau kita ini mampu membersihkan diri kita sendiri tanpa kita perlu kepada orang lain yang menolong mengeluarkan kita ataupun penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, kita mampu, silakan. Maksudnya contohnya seperti kita ini alim, semua bidang ilmu, tahu bela ilmiah, sehingga kita mampu menyuci diri. Maksudnya basuh diri sendiri, cuci sifat-sifat yang kotor dalam diri kita. Itu mana berwuduk bima'il ghaib, dengan air ghaib. Kita boleh bersih, kita boleh mujahadah, kita boleh muriyadhah dengan sendiri, silakan. Tetapi kalaulah kita ini tidak mampu menyucikan diri, tidak mampu mengikiskan sifat-sifat mazmum, tak dapat, tidak tuan-tuan, mesti kita kena minta bantuan dengan yang lain. Inilah ibarat tayammum. Kerana yang dimaksudkan dengan tayammum itu ialah apa? Mukhalatah,
al-arifina, al-awliya, al-ulama, al-amilin, iaitu kita kena bergaul, duduk sekali dengan orang-orang wali, orang-orang arif, ulama-ulama yang beramal dengan ilmu. Itu makna tayammum pada istilah sufi. Faham tak? Jadi maknanya apa? Istilah tayammum ni lah yang saya sebutkan 3 tadi. Kita tak mampu nak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sendiri kita. Faham tak? Kita tak mampu, melainkan kita kena bergaul dengan orang-orang yang mampu kepada kita bagaimana cara nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat beramal. Akhirnya kita ini jadi tabi'. Rasulullah itu matbu'. Kita ini pengikut Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang diikuti. Itu panggil al-matbu'. Ini yang disebutkan dalam mimpi tadi. Syahidah ini tanya Rasulullah, apakah hakikat mutaba'ah? Hakikat mutaba'ah itu adalah ru'yatul matbu'. Lihat dan pandang kepada matbu'. Rasulullah itu matbu'. Itu yang diikuti, yang dicontohi, yang diteladani. Maka di situ barulah kita dinobatkan sebagai orang yang benar-benar mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di bawah qadam, yakni tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Ini sikit ya tuan-tuan, sikit sangat. Sikit sangat, itu jepisan sahaja daripada perkataan tersebut. Ada banyak lagi maksud-maksud dia. Nanti insya-Allah kita pelajari. Tuan-tuan jangan bimbang. Saya kan jangan tahan, tak bagi mari sudah. Tahan tak bagi mari tak main. Ini jadi orang yang tahan tak bagi mari itu sepatutnya dia kena vaksin rohani dia. Vaksin Rabbani dia. Jangan dok kira dos tu ya. Rohani kita juga kena 10 dos. 1000 dos. Penyakit banyak dalam hati kita kan. Baik, kita sambung balik pengajian. Tengok bagi kita faham dah, maka akhirnya dia kata inilah makna. Itu saya terang secara ringkas tadi. Inilah makna firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran ayat 31. Bagi kita tengok. Artinya kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, jika ada sekalian kamu, iaitu kasih sekalian kamu akan Allah, kalau kamu benar-benar cinta dan kasih kepada Allah, maka ikut oleh kamu akan daku. Jelaskan? Baik, tak apa lagi kita korek rahsia dalam ayat ini. Banyak rahsia dia, banyak mukjizat dia. Baik. Niscaya kasih akan kamu oleh Allah. Cuba tuan-tuan tengok. Tuan-tuan baca ulang banyak kali. Ayat ni juga insya-Allah saya akan bagi tahu pada tuan-tuan faedah-faedah yang lain. Baik, tengok satu persatu. Jadi dalam ayat ini pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh beritahu. Qul, katakanlah ni mana? Habaqlah. Kalau bahasa kita bagi habaqlah Muhammad, bagi tahulah Muhammad
sampaikanlah Muhammad. Itu mana qul ni tu bahasa Kedah nak. Hei Muhammad, engkau habaqlah, bagi tahulah dekat depa tu. Mana kalau depa tu betul-betul cinta Allah dan Rasul, ni ikut aku. Ini kerana apa tuan-tuan? Kerana kalau kita tengok ayat ini, kalau tak silap ingat saya lah, orang panggil tentang asbabun nuzul. Sebab turun ayat ni ialah ada puak yang mengaku mereka ini kekasih-kekasih Allah kan. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Berkata kita, kami ni anak-anak Allah, kami ni kekasih-kekasih Allah. Kalau betul, kalau kamu tu kekasih Allah, kamu ikutlah Rasulullah. Tapi kamu mendakwa diri kamu itu kekasih Allah, tapi kamu tidak mengikuti Rasulullah, ini bohong. Waktu Tuhan kata, ya Muhammad, kata kat mereka hamba. Jadi ayat ini nak menolak dakwaan puak itu. Mereka dakwa diri mereka kekasih Allah, maka Tuhan nak tolak dakwaan mereka. Tuhan suruh Nabi bagi tahu, hei Muhammad, bagi tahu dekat mereka, kalau betul-betul mereka ini kasih kepada Allah, ikutlah engkau, yakni ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia mengaku kasih, cinta, tapi tak ikut. Tak jadi. Sebab tu Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah bersyair, syair cinta dia panggil. Ini orang panggil syair cinta. Rabi'ah ni dia ada banyak syairnya. Ada syair dia ketika dia rindu. Bila dia rindu, dia bersyair, walaqad ja'altuka ismi man arada julusi wal jismu minni lil jalisi muanisi wa habibu qalbi fil fuadi anisi. Ini ketika dia rindu kepada Allah. Ada ketika dia cinta kepada Allah, maka dia bersyair dengan syair ini. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'ta, innal muhibba liman ahabba muti'u. Ini syair Rabi'ah bintu Ismail ketika cinta dia, mai perasaan cinta kasih dia kepada Allah. Dia kata apa? Lau kana hubbuka sadiqan, kalaulah sekiranya cinta engkau itu benar, la ata'ta, pasti engkau akan taat kepada Tuhan. Hubbah, engkau berbuat maksiat kepada Allah, tapi engkau mengatakan engkau cinta pada Allah. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'ta, kalau betul-betul cinta engkau kepada Allah, engkau akan taat pada Allah. Ini engkau kata engkau cinta pada Allah, tapi engkau derhaka. Adakah ini cinta? Bohong. Innal muhibba liman ahabba muti'. Kerana orang yang bercinta itu, dia akan taat, dia akan patuh kepada siapa yang dicintainya. Ini panduan bagi kita semua tuan-tuan hadirin hadirat sekalian. Kerana mereka ini melalui jalan ini, jalan cinta. Kerana mereka ini pengalaman dalam jalan ini. Di situ. Jadi bila kita tengok pada ayat ini, nanti lihat pada asal Allah, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami anak-anak Allah, kami cinta kekasih-kekasih Allah. Maka Tuhan kata, hei Muhammad, bagi tahu saat dekat mereka tu, kalau betul-betul mereka ni cinta Allah, ikut aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, daripada ayat ini kita dapat faham mana seorang nak cinta Allah direct terus
kepada Allah tanpa ada perantaraan Rasulullah, orang ni tertipu juga, tersekat juga, terhalang juga. Tak boleh. Orang yang nak cinta Allah, dia mesti perkara ini berlaku kepada siapa? Rabi'ah juga. Tak saya kita cerita Rabi'ah kan? Rabi'ah juga berlaku kepada dia. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Ibrahim Al-Kayyali Al-Kattani dalam kitabnya Khabi'atul Kaun. Khabi'atul Kaun, cerita Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah. Mana? Dia berjumpa dengan Sufyan Ats-Tsauri, bertemu dengan Sufyan Tsauri. Maka Sufyan Tsauri berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, ma haqiqatu imaniki?" Apakah hakikat sebenar-benar keimanan engkau? Dia jawab. Apa jawab Rabi'ah? Rabi'ah kata, hubbul khaliqi hubbi, cinta aku terhadap Sang Pencipta sudah cukup daripada aku mencintai makhluk. Apa maksudnya? Maksudnya cinta aku terhadap Allah sudah cukup, tak perlu lagi aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa jadi? Akhirnya Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah terhalang, tersekat di dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Dia tak boleh sampai, sebab pintu yang nak menyampaikan kepada Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rabi'ah bintu Ismail menyedari perkara ini, maka dia bertaubat, dia patah balik, dia sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan, ni daripada ayat ni juga. Allah Ta'ala jadikan cinta Allah, nak dapat cinta Allah, syaratnya kena mutaba'ah Rasulullah. Fattabi'uni. Baik. Maka cinta Allah itu tuan-tuan, sama tak sama, levelnya tak sama. Dia ada banyak, ada sikit, ada sederhana. Kerana cinta ini dia bersangkut paut dengan apa? Dengan iman. Dalilnya ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ayat itu walladzina amanu, yang beriman itu lebih bersangat dan cinta kepada Allah. Jadi ulama bahas asyaddu dipanggil ismut tafdil. Ismut tafdil. Maka ismut tafdil itu makna apa? Ma dalla ala ziyadah wa nuqsan, perkara yang menunjuk di atas kurang dan lebih. Jadi menunjukkan di sini bahawa iman itu seperti kita mengaji dalam tauhid. Iman itu dalam mazhab kita di Sunnah wal Jamaah yazid wa yanqus. Ada ketika kurang, ada ketika bertambah, tak itu. Dalam matan Jarrah menyebut wa rujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu bi naqsiha. Qaul yang rajih dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dengan sebab bertambah taat. Iman itu berkurang dengan sebab kurangnya taat. Begitu juga cinta, ada kurang, ada tambah. Sebab cinta dia bergantung atas iman. Jangan tuan-tuanlah, mohon maafkan, kita nak bersih hati kita. Kasih tuan-tuan, cinta tuan-tuan pada majlis ilmu bergantung atas keimanan. Orang yang iman dia kuat, dia kasih kuat pada majlis ilmu. Orang yang imannya lemah,
Alah, tak payah pergi lah. Nak kena api kena ada 2 dos. Iman dia lemah. Bila iman lemah, cinta dia kepada majlis ilmu lemah. Tahu betul? Tak percaya, cek sendiri. Cek sendiri. Bila iman dia kuat, insya-Allah cinta dia kuat. Macam tu. Inilah daripada ayat ni kita faham mutaba'ah dia bergantung kuat, mutaba'ahnya kuat akan dapat kecintaan yang kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini juga tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, maka mutaba'ah ini juga sebagai pengukur bagi makrifat. Seorang itu makrifat dia kuat bergantung di atas mutaba'ah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kuat. Benda ini disebutkan oleh Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Risalah Al-Mu'awanah. Bukan saya sebut, disebut oleh Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Risalah Mu'awanah. Kesempurnaan makrifat bergantung di atas kesempurnaan mutaba'ah. Orang yang sempurna mutaba'ahnya terhadap Rasulullah, insya-Allah sempurna makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis 3 orang cukup ah. Tu tambah tak cetui lagi, tak tahu matilah lebih baik lagi. Dan satu lagi dah nak tambah kat tuan-tuan kesian. Bagi cukup 4. Kan tekan 4 jadilah. Jadi ayat qul in kuntum tuhibbunallah ini tuan-tuan boleh melembutkan hati orang. Melembutkan hati orang. Tapi ada petua dia. Petua dia saya ambil daripada Pak Sumin. Pak Sumin kita pakai. Dia nak ikut tadi bagi ni sebab dia ada lagi. Pergi minta kat dia. Pergi minta kat dia. Tak bagi. Sambung sikit lagi insya-Allah. Sebab dia ada lagi. Pergi minta kat dia. Dan pada waktu itu sebenarnya mendatang oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya bagai-bagai. Tu baca bagai-bagai. Bari zikir. Bari kau tu bagai-bagai. Saya baca bagi-bagi pula. Baca bagai-bagai. Bagai-bagai ni maksudnya bermacam-macam. Dia kata dan pada ketika waktu itu sebenarnya mendatang oleh Allah Ta'ala dalam hatinya akan bagai-bagai yang bermacam-macam anwarul waridat, cahaya-cahaya yang datang dari Allah. Itu mana anwarul waridat dan anwarul ma'rifah, cahaya-cahaya ma'rifat. Barulah Allah Ta'ala campakkan. Lepas tu nak tanya tuan-tuan nak saya terang banyak ke atau nak lepas gitu Kalau nak terang kena berhenti, kena sekali lagi kalau nak berlepas boleh kita berlepas macam tu sampai stesen ni. Kalau nak terang insya-Allah kita kena sambung sekali lagi. Sebab kita kena faham apa makna anwar, apa makna waridat. Waridat dia ada 3. Dia ada warid intibah, ada warid warid iqbal, ada warid wisal. Ada 3. Warid intibah, warid iqbal, warid wisal. Itu dia ada perbahasan dia tu waridat. Lepas tu bagaimana cara nak dapat waridat? Nak dapat waridat ni dia kena ada wirid. Wirid pun bukan sembarang wirid. Dia kena akan banyak diterangkan insya-Allah. Jadi kita berhenti untuk dulu. Mohon maaf kerana menyebabkan tuan-tuan menunggu hampir setengah jam. Kira okey lah tu. Kira mau juga tu alhamdulillah insya-Allah. Situ dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika
وقنا